Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada para pembentang, para juri seterusnya hadirin yang berada di ruangan pembentangan Seri Jati 2. Selamat datang ke pembentangan Seri Selari 3 Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia kali ketiga tahun 2023, KON P3 2023. Pada malam ini kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 3 kumpulan akan membuat pembentangan pada malam ini, iaitu kumpulan 1 Puan Nurul Dasila binti Muhammad Mat Daud dari Kolej Matrikulasi Johor, kumpulan 2 Puan Mimi Azarina binti Ahmad Barai dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, dan kumpulan 3 Puan Nur Salwana binti Ngasri dari Kolej Matrikulasi Melaka. Dan pembentangan pada malam ini akan dijurikan oleh Dr. Sukur bin Beram dari Kolej Matrikulasi Perak dan Dr. Azrai bin Azmi dari IPJ Kampus Pendidikan Teknik. Dan suka saya menyatakan sekali lagi syarat-syarat pembentangan pada malam ini. Yang pertama, setiap pembentang akan diberikan masa selama 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. Dan 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat, dan semua peserta pembentang dikehendaki kekal berada pada dalam bilik sehingga tamat semua kumpulan membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinanti telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan sesi Selari 3. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang pertama, iaitu Puan Nur Dasila binti Mat Daud dari Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk pembentangan iaitu Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Heutagogi dan Pedagogi Membantu Menambah Baik Aktiviti PDP bagi Subtopik Circles. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis yang saya hormati, barisan panel hakim dan juga hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nurul Dasila binti Mat Daud dari Kolej Matrikulasi Johor mewakili kumpulan kami yang terdiri daripada Puan Nur Aisyah, Puan Halimatul Sa'diah dan Puan Nur Afika akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Heutagogi dan Pedagogi Membantu Menambah Baik Aktiviti PDP bagi Subtopik Circle. Berdasarkan HSS 2016, Heutagogi membawa maksud pembelajaran penentuan kendiri yang berkonsepkan pembelajaran berpusatkan murid. Pendekatan pedagogi pula merupakan strategi pendidikan yang membiasakan pelajar untuk fokus dan bekerjasama dalam aktiviti pembelajaran. Kami telah melakukan temu bual bersama pensyarah unit matematik berkenaan aktiviti PDP di dalam kelas. Rata-rata mereka masih menggunakan kaedah konvensional di dalam kelas iaitu chalk and talk. Kami juga melakukan sesi temu bual secara tidak langsung dengan pelajar. Mereka menganggap bahawa subtopik circle adalah susah dan aktiviti di dalam kelas kurang menarik. Selain itu, berdasarkan laporan kerja calon PSPM, peperiksaan semester program matrikulasi pada sesi 2020-2021 menunjukkan bahawa calon menghadapi masalah dalam menyelesaikan soalan berkaitan circle. Oleh itu, kajian kami telah memfokuskan dalam menambah baik strategi PDP bagi subtopik circle dengan menggunakan gabungan pendekatan pembelajaran heutagogi dan pedagogi, di mana pensyarah bertindak sebagai fasilitator dan aktiviti adalah berpusatkan pelajar. Selain itu, kami juga ingin mengimplementasi penggunaan digital dalam aktiviti PDP. Objektif umum bagi kajian kami adalah untuk menambah baik aktiviti PDP dalam topik circle dengan pelaksanaan pendekatan pembelajaran pedagogi dan heutagogi.
Objektif khusus pula adalah untuk meningkatkan penguasaan pelajar dalam subtopik circle dan juga memupuk semangat kerjasama semasa aktiviti PDP. Kumpulan sasaran bagi kajian kami adalah seramai 16 orang pelajar dari kelas H9, sesi 2022 dan 2023. Tinjauan masalah bagi kajian kami adalah melalui semakan latihan dan kuis, di mana kita dapati pelajar tidak dapat menyelesaikan soalan circle sehingga akhir. Kami juga melakukan ujian pra dan sesi temu bual bersama pelajar. Perancangan tindakan kajian kami adalah berasaskan model kajian tindakan Kemis dan McTaggart, di mana 4 langkah utama iaitu meninjau masalah, merancang aktiviti, melaksanakan aktiviti dan yang terakhir adalah membuat refleksi terhadap aktiviti yang telah dilaksanakan. Okay, aktiviti 1 kami adalah peta minda. Aktiviti ini adalah dijalankan secara berkumpulan. Pensyarah telah membentuk kumpulan ini berdasarkan keputusan ujian pra, di mana setiap ahli kumpulan terdiri daripada ahli yang mempunyai tahap penguasaan yang berbeza untuk subtopik circle. Pelajar ini perlu membina peta minda secara atas talian. Tempoh yang diberikan selama 1 minggu untuk mereka melakukan perbincangan secara kolaboratif di luar waktu PDP. Di sini pensyarah bertindak sebagai fasilitator sahaja, di mana pelajar diberi peluang dan bebas untuk memilih rujukan atau sumber yang bersesuaian dalam membina peta minda secara atas talian. Setelah itu mereka perlu memuat naik ke Google Drive yang telah disediakan. Dan di akhir aktiviti 1 adalah kita melakukan sesi pembentangan secara atas talian melalui platform Google Meet. Di sini ada juga sesi Q&A bersama rakan-rakan. Untuk aktiviti 2 pula dinamakan Pizza Puzzle. Yang ini kami jalankan di dalam kelas. Pizza Puzzle adalah satu aktiviti yang berkonsepkan permainan. Setiap kumpulan diberi 1 keping pizza. Di 1 keping pizza yang ada 1 soalan circle. Seterusnya mereka perlu memadankan kepingan pizza ini dalam pan pizza yang telah disediakan jawapan akhir. Perbincangan ini berlaku dalam kumpulan dan kumpulan tu masih diteruskan kumpulan yang sama daripada aktiviti 1. Tempohnya adalah selama 20 minit. Setelah itu pelajar perlu menulis langkah penyelesaian dalam kertas majung. Dan di akhir aktiviti 2 kita melakukan sesi gallery walk. Tempoh masa 20 minit, pelajar perlu aktif belajar tentang soalan daripada kumpulan yang lain. Ini adalah contoh pan pizza. Dia bukan pan lah. Di hujung ini adalah jawapan akhir dan ini adalah pizza puzzle yang telah lengkap dipadankan. Ini adalah aktiviti perbincangan, yang ini adalah contoh gambar gallery walk. Dapatan daripada aktiviti 1 ini, kami mendapati bahawa pelajar berjaya menyelesaikan tugasan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Mereka memahami isi kandungan subtopik circle ini melalui sesi soal jawab serta mereka mampu berkomunikasi dengan baik semasa sesi pembentangan. Walau bagaimanapun, terdapat pelajar yang pasif sepanjang sesi pembentangan dan sesi soal jawab. Selain itu, pengkaji juga tak dapat mengenal pasti tahap pemahaman pelajar secara keseluruhan. Ini adalah contoh peta minda yang telah siap dibina oleh pelajar. Ini adalah respon di akhir aktiviti 1 melalui Jamboard. Di sini kita nampak pelajar menyatakan mind map ringkas, padat, senang nak jadi rujukan. Ada salah satu ini adalah thank you madam, kenalkan Canva. Mungkin bagi pelajar Canva itu adalah benda baru. Mungkin bagi kita biasa. So ini adalah satu pendedahan yang positif lah untuk pelajar untuk aplikasi digital. Hasil dapatan untuk aktiviti 2, di sini kita sangat nampak pelajar ini bersemangat semasa sesi perbincangan dalam kumpulan.
Okey, di sini kita nampak keserasian antara kumpulan di mana mereka saling bantu-membantu dan berusaha untuk siapa cepat siap. Dia macam ala-ala pertandingan lah. Okey, yang 3 ini adalah sesi gallery walk. Okey, kat sini kita nampak pelajar itu bersoal jawab secara aktif. Daripada aktiviti 1 tadi terdapat pelajar yang pasif. Tapi dalam aktiviti 2 dia menjadi pelajar yang aktif untuk sepanjang sesi gallery walk ini. Dan juga hasil temu bual bersama pelajar memberi respon yang positif. Mereka seronok belajar sebab aktiviti ini berbentuk permainan. Dan juga dia lebih faham sebab rakan terangkan dengan lebih ringkas. Mungkin dari pemahaman diorang, pelajar lebih sesuai penggunaan bahasanya kot. Lebih faham. Seterusnya, dia dapat belajar selesaikan bermacam jenis soalan circle berbanding satu kumpulan satu soalan tadi. Dan secara kesimpulan, ujian pra dan ujian pos ini, warna biru adalah ujian pra, warna oranye ini adalah ujian pos. Data ini menunjukkan semua pelajar ada peningkatan. Yang ini jelas membuktikan aktiviti 1 dan aktiviti 2 memberi kesan positif dalam penguasaan pelajar terhadap subtopik circle. Okey, aktiviti yang berpusatkan pelajar ini di mana pensyarah bertindak sebagai fasilitator memberi peluang kepada pelajar untuk bebas meneroka sumber dan rujukan. Selain itu, dapat melatih pelajar mencari kaedah pembelajaran yang sesuai. Tidak hanya bergantung kepada pensyarah semata-mata. Dan pendekatan heutagogi dan pedagogi memberi peluang kepada pensyarah dan pelajar untuk proses pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Sekian dari saya, terima kasih. Tania, suara malam lain kan? Puan, saya nak tanyalah, ini kajian jenis apa? Guna mic, nanti kena marah dengan urus setia. Kajian tindakan. Kajian tindakan. Ya. Boleh tak saya tanya, apa sebenarnya kajian tindakan yang Puan faham? Kajian tindakan adalah kita melakukan sesuatu intervensi untuk menyelesaikan masalah. Okey. Itu yang saya faham lah. Okey, betul. Saya betul je, semua kita betul. Saya suka sebenarnya tajuk ini. Sebenarnya saya ingin mencari satu kajian tindakan yang betul-betul saya belajar, iaitu kajian tindakan ini bukan dia soal nak memperbaiki kefahaman pelajar, nak memperbaiki pelajar punya apa-apa, bukan. Dia sebenarnya kajian tindakan yang sebenar-benarnya adalah untuk menambah baik amalan kita. Nama pun kajian tindakan. Bila baca pada tajuk, pendekatan pembelajaran berdasarkan heterogogi dan pedagogi membantu menambah baik aktiviti PDP. Yang ini sangat tepat. Inilah kajian tindakan. Nanti dulu. Inilah kajian tindakan kerana dia nak menambah baik PDP, amalan. Sebab itu adalah fundamental. Walau bagaimanapun, kenapa perlu ada need analysis interview? Betul atau tidak Puan interview 3 orang pensyarah? Ya, betul. Betul atau tidak ketiga-tiga pensyarah itu bukan pengkaji? Betul. Okey. Ini bukan kajian tindakan. Kajian tindakan adalah refleksi diri kita. Contoh, let's say Puan buat perbentangan hari ini, kemudian Puan reflect, saya tidak duduk tegak, saya tidak ini, saya tidak ini. Itu refleksi Puan. Maka untuk menambah baik penyampaian saya dalam apa kita panggil pembentangan, maka saya lakukan intervensi X. Maka saya buatlah 2 gelungan. Itulah kajian tindakan, iaitu bermula dengan kita dengan refleksi. Bila macam ni, bila Puan buat need analysis interview, saya nampak ini ke arah kajian kes. Kajian tinjauan pun boleh juga. Jadi kita jangan tersilap, ya. Kita kena faham benda ni. The fundamental Puan tepat pada tajuk. Okay, saya macam adore, saya macam yes, akhirnya. Saya macam sedap. Tapi sekali macam kenapa
apa dia buat ini? Tak apa saya nak dengar. Tapi saya pura-pura lah tak dengar. Saya suka pura-pura tau. Macam main handphone, pura-pura. Mesti dalam hati dia tak dengar lah. Tapi saya dengar. Jadi sebab tu saya nak tanya kepastian, betul atau tidak Puan interview 3? Itu bukti saya dengar. Puan kata betul. Betul atau tidak Puan interview 3 orang itu bukan pengkaji? Betul kan? Betul. Fundamental tu dah salah. Okey, jadi kita kena ingat kajian tindakan adalah based on our reflection. Macam tadi saya bagi contoh paling tepat, iaitu Puan balik ni, Puan buat refleksi. Tadi aku dah buat pembentangan. Aku begini-begini. Aku begini-begini. Aku gagap ni. Maka aku perlu perbaiki amalan pembentangan aku dengan guna satu intervensi. Lepas tu kita buatlah beberapa gelungan, kita come out dengan kita punya amalan. Amalan kita dapat diperbaiki atau tidak terpulang. Tetapi kita ingat kajian tindakan tak semestinya berjaya. Kadang-kadang kita tengok mesti berjaya. Tidak. Kau tidak berhenti je lah gelungan tu. Dia seolah-olah kalau berjaya tu dah stop. Amalan kau dah tepat. Sebab tu kajian tindakan sebenarnya bergelung-gelung kerana kita masih memperbaiki. Macam saya ni, saya macam gagap macam mana nak memperbaiki. Macam itulah. Okey, walau bagaimanapun anggap ini satu perkongsian. Faham kan sekarang kajian tindakan untuk apa sekarang ni? Alhamdulillah perkongsian malam-malam. Tak sia-sia kita datang waktu bercuti. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Dr. Azrat. Okey, terima kasih tahniah Puan. Baik, so refleks kepada yang Dr. Azrat sebutkan tadi. Saya juga nak melihat kepada pembentangan ini. Saya tak nampak. Adakah ini gelung pertama atau gelung kedua atau gelung terakhir? Sebab bila kita cerita dekat kajian tindakan, sebab Puan mention tadi gunakan chemist met target. Kan? So adakah dengan sekali intervensi itu kita rasa yes I achieve semua pencapaian, kan? Sebab itu kalau kata biasanya kita lihat pada kajian tindakan, pada gelung yang pertama kita perlu tambah baik kita punya intervensi, kerana takkanlah sekali buat tu terus perfect, kan? Sebab bila tengok pada dapatan tadi macam pelajar terus meningkat pencapaian dia, kan? Hanya daripada kalau saya tengok pun sebenarnya bukan kita punya intervensi, sebab aktiviti itu semua pelajar yang buat, kan? Kita cuma sebagai facilitator, ialah suruh dia buat mind mapping, suruh dia buat pizza game, okey. So intervensi kita tu dekat mana untuk menambah baik amalan pengajaran kita tu, yang itu kena di-stresskan, sebab itulah kajian tindakan punya elemen yang kita kena highlight. Sebab dapatan tu macam Dr. Azri katalah, tak semestinya dapatan itu akan berjaya. Sebab itu dalam satu kajian tindakan, bila kita report, sometimes it's good kalau kita juga mengetengahkan apa isu dan masalah semasa kita melaksanakan kajian, supaya kita masih boleh ada ruang penambahbaikan kepada pengkaji-pengkaji lain di masa hadapan. Okey, itu pandangan saya lah. Saya boleh bertanya boleh? Doktor, tadi kan berkenaan intervensi tadi. Maksudnya intervensi itu mesti ada sesuatu yang kita buat. Maksud saya contoh kalau aktiviti itu tidak dianggap sebagai intervensi atau macam mana? Maksudnya kita perlu macam create satu teknik ke? Itu soalan saya. Itu boleh juga. Kalau fahaman saya dengan Dr. Hairul Faizi kan, dia pun PhD dia memang dalam kajian tindakan terus. Kadang-kadang kalau kita guna terus teori, kita guna terus model pun boleh juga. Macam kalau kita ada aktiviti macam petang tadi kan, saya suka sangat board, bioboard tadi kan, pun itu satu intervensi, satu orang kata tools untuk kita gunakan. Tapi kalau kita gunakan ini juga, ini satu intervensi juga. Satu pendekatan model. Macam saya taklah ke arah kajian tindakan sangat. Tapi saya pernah guna kajian tindakan untuk menambah baik amalan penulisan akademik pelajar saya. Saya menggunakan model sorotan kajian, something like that. Model tu yang kita gunakan untuk how pelajar yang bermasalah untuk menulis apa kita panggil saya macam mana saya nak ajar dia menulis kajian penulisan akademik yang kritis. Saya tak tahu macam mana nak terangkan kat dia. Jadi saya guna model tu. Dia macam tu. Jadi akhirnya saya dapat tambah baik. Sebab kalau saya bercakap, saya cakap laju, jadi budak tak dapat. Jadi saya kata, saya ada masalah penyampaian. Jadi saya nak menambah baik masalah penyampaian saya tak boleh bercakap. Saya guna model.
Macam tu. Jadi saya menambah baik saya punya pengajaran dalam amalan, dalam masa sama indikatornya pada pelajar. Tapi selalunya kita duk bincang pasal indikator. Kita bincang, kita dapat tambah baik pelajar, kita dapat tambah baik pelajar. Sebenarnya dia hanyalah indikator. Yang paling penting diri kita. Nama pun action research. Atau dalam bahasa Melayu dia, kajian tindakan. Tindakan siapa? Kan? Okey, itu saja. Adakah saya menjawab? Betul. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih Doktor. Terima kasih saya ucapkan kepada pembentang pertama. Mohon pembentang kedua bersedia. Seterusnya saya mempersilakan pembentang kedua Puan Mimi Azarina binti Ahmad Barai dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan bawa tajuk kajian tindakan iaitu Kikimo MM dalam membantu pembelajaran kimia organik. Dengan ini saya mempersilakan. Okey, terima kasih pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mimi Azarina binti Ahmad Barai daripada Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan, mewakili rakan-rakan saya daripada kumpulan Lanternites ingin berkongsi kajian tindakan kami Kikimom dalam membantu pembelajaran kimia organik. Kajian kami berkonsepkan pendidikan secara fleksibel, iaitu pendidikan yang boleh diakses pada bila-bila masa dan dengan apa cara sekalipun. Maka tercetuslah idea kami untuk membina satu bahan intervensi menggunakan konsep peta minda, iaitu Kikimom. Peta minda ini adalah satu cara yang terbaik dan berkesan untuk mempelajari tajuk kimia organik. Okey, kajian kami menggunakan model Chemis dan McTaggart yang mengandungi 4 fasa, alright, dan kajian kami ini kami jalankan dalam 2 kitaran. Okey, kitaran yang pertama. Semasa sesi PDP yang lepas, pemerhatian kami ke atas kerja pelajar mendapati pelajar tidak dapat menerangkan suatu tindak balas sebatian organik itu berlaku untuk menentukan hasil tindak balas. Jadi kami jalankan kuis 1 dan dapatan daripada kuis 1 menunjukkan 12 daripada 13 orang pelajar praktikum K1P4 ini gagal, iaitu mendapat markah kurang daripada 50%. Apabila ditanya respon pelajar, antaranya sebab reason pelajar adalah terlalu banyak tindak balas yang perlu diingat, jadi mereka sering terlupa dan ada kalanya tertukar dan juga keliru. Okey, fokus kajian. Fokus kajian adalah untuk menambah baik PDP kimia organik dengan mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar praktikum K1P4 ini menggunakan Kikimom, di samping memperbaiki pandangan pelajar terhadap pembelajaran kimia organik. Objektif kami, kajian kami ada 2. Yang pertama adalah membantu pelajar menentukan tindak balas sebatian organik menggunakan inovasi kami. Yang kedua adalah memperbaiki pandangan pelajar supaya mereka lebih positif dan bermotivasi untuk belajar kimia organik. Okey, apa Kikimom? Okey, Kikimom ini adalah bermaksud Kit Kimia Organik My Map.
yang mengandungi nota mind map dalam AnyFlip dan juga latihan mind map hydrocarbons, benzin dan haloalkane menggunakan aplikasi TeacherMate. Okey, setelah intervensi kami jalankan kuis yang kedua dan didapati 41.7% 41.7% pelajar iaitu bersama dengan 5 orang pelajar gagal iaitu menguasai markah kurang daripada 50%. Maka dari situ kami berhasrat untuk menjalankan kitaran yang kedua. Okey, ini adalah kitaran yang kedua masih menggunakan model yang sama. Okey, dalam kitaran kedua kami masih lagi kekalkan digital aplikasi digital kami, tapi penambahbaikan yang kami buat di sini ialah kami cetak kepada bentuk fizikal untuk kami jalankan sesi konsultasi bersama 5 orang pelajar tersebut. Alright. Okey. Kemudian setelah menjalani sesi konsultasi menggunakan bahan fizikal tersebut, kami dapati 100% orang pelajar mendapat markah melebihi 50%. Maka objektif pertama kami telah tercapai iaitu 100% pelajar telah berjaya dibantu dalam menentukan tindak balas sebatian organik menggunakan inovasi pembelajaran kami. Okey, seterusnya berikut adalah pandangan terbuka pelajar. Antaranya bahan yang kami sediakan membantu untuk mereka lebih faham kimia. Maka objektif kedua kami juga tercapai. Kiki Mom dapat memperbaiki pandangan pelajar terhadap pembelajaran kimia organik. Okey, ini adalah paparan ni yang saya nak kongsikan adalah gambar aktiviti serta video yang dijalankan dalam kitaran 1 dan 2. Okey, pada kitaran 1 kalau kita lihat pelajar mengakses nota mind map ni menggunakan telefon pintar masing-masing dan ada juga yang menggunakan tab lah. Okey, dan kami penyelidik akan mengajar cara yang betul menggunakan nota AnyFlip. Kemudian pelajar kami berikan soalan untuk pelajar menjawab dalam masa 30 minit dan pelajar tidak menjawab bersorangan, dia bersama dalam kumpulan. Okey, seterusnya kami beri masa pelajar ini 1 minggu untuk pelajar ni menguasai nota tersebut dan juga kami bekalkan mereka dengan latihan mind map untuk 3 tajuk menggunakan TeacherMate tadi. Okey, kita saksikan sedikit. Okey, sebelum pelajar menjawab dia kena isi dulu nama. Kemudian konsep ni adalah konsep permainan drag and drop dan pelajar kena jawablah sampailah semua ni habis dijawab dan kemudian setelah habis dijawab pelajar akan tekan button submit dan mereka boleh melihat jawapan dan juga markah. Okey, untuk yang kedua masih lagi dalam bentuk fizikal. Jadi pelajar kita sediakan jawapan. Jadi pelajar kena letaklah mengikut jawapan kotak-kotak jawapan yang disediakan. So nak tahu soalan yang dia jawab tu betul atau salah, pelajar hanya perlu flip sahaja jawapan tersebut. Dan pelajar boleh dapat tahulah sama ada jawapan yang diberikan itu betul ataupun salah. Dan saya kongsikan sedikit gambar untuk kitaran yang kedua. Alright. Seterusnya kekuatan bagi kajian kami Yang pertama ia adalah medium pembelajaran yang berkonsepkan pembelajaran fleksibel yang mengikut gabungan kaedah PDP yang pelbagai mengikut tahap penguasaan pelajar. Macam dalam kitaran 1 tadi pelajar yang agak bagus, kitaran yang kedua adalah pelajar yang sedikit lemah. Okey, Kiki Mom telah berjaya meningkatkan prestasi akademik pelajar dan mampu menarik minat pelajar terhadap pembelajaran kimia. Di samping itu juga ia juga dapat mempelbagaikan teknik pengajaran pensyarah.
Okey, antara kelemahan kami hanyalah kami dapat jalankan pada 3 saja topik, iaitu hidrokarbon, benzin dan juga haloalkin. Dan cadangan penambahbaikan yang kami nak buat adalah kami nak aplikasikan kepada semua topik kimia organik dan juga nak menerapkan elemen audio. Maksudnya kami akan buat recording untuk merangkumi semua gaya pembelajaran, visual, kinestetik dan juga auditory. Sebelum berakhir, pendekatan pembelajaran inovatif dan fleksibel yang dilaporkan dalam kajian ini adalah seiring dengan konsep Future Ready Education dan wajar dikongsikan bagi melestarikan pendidikan di Malaysia. Terima kasih. Okey Puan, pertama tahniah. Satu pembentangan yang okeylah, maksudnya merangkumi yang kita mencari pembentangan tu. Baik, cuma saya suka dekat slide yang last tu kan. So daripada awal kajian tindakan ini dilaksanakan, boleh cerita kat saya tak dekat mana you letakkan sebenarnya future ready education tu dalam sebab dia tema kan Ya, betul. Okey, future ready education ni salah satu daripadanya adalah konsep pembelajaran fleksibel. Senang, kita boleh, pelajar tersebut boleh akses pada apa jua keadaan, pertama. Yang kedua, future ready education adalah kita sebagai pendidik kena buat satu medium atau konten yang bersesuaian dengan kita punya audience, pelajar kita. Kita tak bolehlah guna balik kaedah yang lama, chalk and talk, which is a bit boring, a bit bored, right? So macam pelajar sekarang ni dia suka akses dekat telefon, jadi kita pun ambil kesempatan untuk sediakan medium pembelajaran untuk pelajar. Okey, tahniah. Ya, terima kasih. Okey, soalan saya. Ya. tak ada soalan. Jangan risau. Takut tak ada, saya tak pernah bagi soalan. Puan, betul tak objektif pertama instrumennya adalah pra dan post test? Pra dan post. Kita tak buat pra dan post. Okey, apa dia instrumen yang pertama? Okey, kita buat ni, sekejap ya. Untuk untuk objektif yang pertama. Untuk objektif pertama itu okey, sekejap ya. Markah saja kan, markah. Ya. Markah dan daripada kuis 1 tu. Quiz, sorry, bukan pra and post test, quiz. Quiz. Okay. Untuk objektif kedua, Puan buat interview. Ya, pandangan pelajar. Okay. Boleh saya tanya tak, pada objektif kedua berapa orang pelajar ya yang diinterview? Pada objektif yang kedua, semua 5 orang tu lah. Okey. Puan, kajian ini adalah objektif pertama dan objektif kedua adalah untuk 12 orang yang dipilih berdasarkan refleksi. Betul atau tidak? Ya. Tetapi direducekan untuk 5 dan 5 ini difokuskan untuk mencapai objektif yang pertama. Betul atau tidak? Betul. Walau bagaimanapun objektif kedua bukan untuk 5 orang itu. Oh, okey. Maksudnya? Kerana kali pertama sudah bersetuju kajian tindakan ini untuk 12 orang. Maka untuk menjawab objektif yang kedua bukan untuk 5 orang. Adalah untuk the whole set of kajian tindakan ini. Okey. Betul atau tidak? Ya. Sebab unless kalau Puan tulis saya pun tak suka ayat ni tapi saya hormatilah memperbaiki pandangan pelajar. Saya rasa mungkin meningkatkan persepsi pelajar whatever segala bagai kan. Okay. It's okay, saya menghormati. Tapi dia tidak kata memperbaiki saya ambil ayat yang Puan lah, memperbaiki pandangan pelajar yang balance, something like that, terhadap pembelajaran kimia organik. Tidak dinyatakan di sini. Jadi kita perlu bersetuju bahawa ini objektif ini adalah untuk the whole set of kajian tindakan. Okey. Maka tidak bolehlah 5 orang itu. Setuju dia? Refleksi ya. Okay. Faham Tapi kan? faham. Pada pandangan kita pertama kita ada refleksi juga dan kita kedua pun kita ada refleksi. Tapi tadi saya tanya Puan. Ya, betul. Puan jawab 5. Saya ambil yang itulah. Faham okay. Jadi kalau boleh for next time untuk masuk pertandingan yang lain, saya cadangkan untuk Puan letak di situ kerana dia the whole set tau. Ini objektif ni bukan objektif untuk bila dia reducekan peserta. Betul kan? Betul. Objektif ni adalah untuk semua. Untuk semua, ya. Yes, Betul. jadi bila Puan cakap 5, you trap yourself.
Saya cuma membuka ruang untuk diperangkap. Puan macam sengaja masuk perangkap saya. Tapi saya tak perangkap. Tapi bagi saya tak suka perangkap orang. Bukan kerja saya. Kan? Siapa saya? Cuma saya nak tengok. Cuma kita sharing. Okay? Itu yang pertama. Ada lagi. Kita tengok slide yang seterusnya. Alright. Yang mana? Slide seterusnya. Sorry, slide terakhir. Ya Allah, tengok saya nervous tau. Tengok Puan punya confidence level, saya nervous. Terus slide Saya terakhir pun nervous, Doktor. Saya suka kalau Puan nervous dengan saya. Okay, saya tak ada masalah untuk ni. Cuma di sini satu kelebihan kajian tindakan adalah dia tidak boleh satu kekurangan dia tidak boleh digeneralisasikan. Kalau bagus untuk 12 orang pelajar di College Matric X, tak semestinya bagus untuk College Matric Y and so on. Tapi bila ayat dia kata wajar dikongsi, maka ini kita panggil sebagai kebolehgunaan. Dalam kajian tindakan dia ada satu keistimewaan, dia panggil kebolehgunaan. Mungkin cadangan saya untuk Puan memperbaiki, mungkin kita masuk pertandingan lain. Jadi mungkin Puan wajar dikongsi kerana kebolehgunaan. Thank you. Kebolehgunaan di tempat lain dengan bagaimana kebolehgunaannya itu didetailkan. Jadi saya rasa nearly perfect. Perfect tak akan wujud dalam kita, dalam manusia. Selagi kita berinteraksi dengan alam, selagi kita berinteraksi dengan undang-undang, selagi kita berinteraksi dengan pendidikan, akan ada cacat celanya tindakan kita. Namun untuk mengurangkan cacat cela itulah kita buat kajian tindakan. Kita tidak akan perfect. Betul? Okey. Jadi cadangan saya adalah untuk Puan mendetailkan kebolehgunaan. Kerana kebolehgunaan ini adalah satu keistimewaan kajian tindakan. Sayangnya kalau kita tidak highlightkan. Baik. Okey. Good luck. Terima kasih Doktor atas perkongsian. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua. Mohon pembentang ketiga bersedia. Seterusnya, saya mempersilakan pembentang ketiga iaitu Puan Nur Salwana binti Ngasri dari College Matrikulasi Melaka, membawa tajuk kajian tindakan meningkatkan kemahiran pelajar H27 dan H42 dalam mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen menggunakan ting HBI. Dengan ini saya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis yang saya hormati, juri pada hari ini. Okey, saya Nur Salwana binti Ngasri daripada College Matrikulasi Melaka. Kumpulan kami adalah Renova Camp. Tajuk kajian tindakan daripada kumpulan kami adalah meningkatkan kemahiran pelajar H2T7 dan H4T2 dalam mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen menggunakan ting HBI. Jadi kumpulan kami terdiri daripada Puan Murni binti Samsudin, saya sendiri sebagai pembentang Nur Salwana binti Ngasri, Puan Aryati binti Busero dan Puan Nur Khairani binti Ami sebagai ketua kumpulan. Baik, sebagai pendahuluan, dalam silibus kimia SDS terdapat satu topik iaitu ikatan kimia, dan dalam topik ikatan kimia ada satu subtopik iaitu intermolecular forces ataupun ikatan antara molekul. Okay, subtopik ini memerlukan pelajar untuk memahami bagaimana ikatan hidrogen terbentuk antara molekul kovalen. Okay, tinjauan masalah, semasa mengajar konsep ikatan hidrogen, pensyarah mendapati pelajar bermasalah dalam
Yang pertama mengaitkan kesan ikatan hidrogen terhadap sifat-sifat fizikal seperti takat didih dan keterlarutan dalam air dengan tepat. Okey, hal ini disebabkan oleh pelajar tidak dapat mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Ada dua. Yang pertama adalah molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul yang sama, iaitu berkaitan dengan konsep takat didih, dan yang kedua adalah mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air, iaitu berkaitan dengan konsep keterlarutan dalam air. Okey, baik. Jadi berdasarkan analisis dokumen kuis yang dijalankan, berdasarkan tinjauan masalah tadi, kami jalankan analisis dokumen iaitu kuis, didapati 80% pelajar gagal menjawab soalan berkaitan dengan ikatan hidrogen secara asasnya, dan 60% pelajar gagal menjawab soalan berkaitan konsep takat didih. Takat didih itu berkaitan dengan ikatan hidrogen, dan 100% pelajar gagal menjawab soalan berkaitan dengan konsep keterlarutan dalam air. Jadi punca masalah pelajar ini adalah pelajar tidak tahu ciri-ciri molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Jadi yang paling asas adalah pelajar tidak tahu ciri-ciri molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Jadi inilah yang menyebabkan pelajar tadi tidak dapat menggambarkan pembentukan ikatan hidrogen dengan molekul yang sama dan ikatan hidrogen dengan molekul air. Jadi pelajar tidak dapat menerangkan kesan ikatan hidrogen terhadap takat didih dan keterlarutan dalam air. Jadi ada 3 peringkatlah di situ. Jadi kami pun menembual beberapa orang pensyarah dan juga subject matter expert mengukuhkan lagi, iaitu memang benar terhadap kesukaran pelajar dalam mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul yang sama dan molekul dengan molekul air. Jadi ini mengakibatkan pelajar ini tidak dapat menulis penerangan yang tepat dalam membandingkan molekul dalam soalan yang melibatkan konsep takat didih dan keterlarutan dalam air. Jadi fokus kajian kami adalah daripada masalah tadi, tinjauan masalah, analisis kuis, kami telah memfokuskan kajian ini untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam yang pertama mengenal pasti ciri-ciri molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen, dan yang kedua mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul yang sama dan ikatan hidrogen dengan molekul air. Bagi tujuan ini, satu intervensi telah direka oleh kumpulan kami yang dinamakan sebagai Think HBI. Bagi tujuan apa? Untuk menyelesaikan isu tadi, masalah tadi, iaitu untuk menggambarkan ciri-ciri molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen dan menggambarkan ikatan hidrogen antara molekul yang sama dan antara sesuatu molekul dengan molekul air. Mengapa intervensi ini dibuat? Berdasarkan tinjauan masalah tadi dan kuis tadi, dan disokong oleh Langley dan Appler 2007, iaitu kaedah visualisasi adalah kaedah yang sistematik berdasarkan hukum luaran kekal dan mempunyai grafik yang menggambarkan maklumat dengan cara yang kondusif untuk mendapatkan pandangan, pengembangan, pemahaman yang terperinci, lancar dan mudah. Dan menurut Ismail et al. 2022, pelajaran kimia, subjek kimia merupakan mata pelajaran yang banyak melibatkan unsur-unsur yang abstrak, tidak kelihatan dengan menggunakan mata kasar serta sukar untuk digambarkan. Jadi objektif kajian kami, terdapat objektif umum. Secara umumnya adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal pasti molekul yang mempunyai takat didih dan keterlarutan dalam air yang lebih tinggi. Jadi terdapat 3 objektif khusus. Yang pertama, meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen. Yang kedua, pelajar dapat mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul yang sama untuk membandingkan takat didih molekul. Dan yang ketiga, pelajar dapat mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air untuk membandingkan keterlarutan molekul dalam air.
Jadi kumpulan sasaran kami adalah 10 orang pelajar daripada H2T7 dan H4T2, iaitu program 1 tahun sesi 2022-2023 Kolej Matrikulasi Melaka, iaitu pelajar modul 1, pelajar dipilih berdasarkan analisis dokumen kuis yang dijalankan, dan jangka masa kajian adalah daripada 31 Mac sehingga 29 Mei 2023. Okey, so ini adalah gambaran bagaimana Think HBI itu. Think HBI sebenarnya adalah bahan bantu mengajar dan belajar interaktif yang dibina menggunakan perisian PowerPoint. Okey, ia dilengkapi dengan set soalan sebagai latihan kerja. Intervensi ini berpusatkan pelajar yang membolehkan pelajar meneroka pembelajaran secara kendiri. Okey, boleh scan untuk explore apa itu Think HBI. Okey, jadi bagaimana kajian ini dilaksanakan adalah 10 orang pelajar tadi dikumpulkan dalam dibahagikan kepada kumpulan dan telah diberikan dengan Think HBI dan diberi masa untuk mengeksplorasi bahan tersebut secara dalam kumpulan. Okey, diberi masa dan pensyarah sebagai facilitator, dan kemudian pelajar ini diberikan set soalan sebagai kerja latihan. Kemudian pelajar ini akan diberi masa dalam 1 minggu dan memulangkan set latihan tersebut, dan pensyarah memberi maklum balas dan menanda soalan yang telah disiapkan oleh pelajar, dan kemudian barulah pelajar diberi ujian penilaian Think HBI dalam bentuk Google Form. Okey, pemerhatian dan dapatan kajian mendapati bahawa purata markah pelajar bagi objektif 1, iaitu meningkatkan kemahiran pelajar dalam mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen tadi, purata markahnya adalah 97.5%, membuktikan yang objektif 1 telah tercapai. Okey, untuk objektif 2, 95%, iaitu pelajar dapat mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul yang sama untuk membandingkan takat didih molekul. Dan untuk objektif yang ketiga, purata markah pelajar adalah 80%, pelajar dapat mengenal pasti molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air untuk membandingkan keterlarutan molekul dalam air. Okey, ini adalah purata markah pelajar, dan ini pula adalah peratus bilangan pelajar mengikut julat markah yang telah digabungkan dalam satu graf, iaitu yang berwarna hijau adalah untuk soalan berkaitan dengan objektif 1 tadi, iaitu 100% pelajar cemerlang. Okey, cemerlang ini diambil daripada inilah julat dan taraf yang telah dirujuk. Julat dan taraf dirujuk daripada buku panduan program matrikulasi 2 tahun sesi 2015-16. Okey, untuk objektif 2 100% pelajar cemerlang, dan untuk objektif ketiga 60% pelajar cemerlang. Okey, dari segi refleksi, setelah kajian ini dijalankan, kajian ini ataupun pengguna intervensi ini telah berjaya mencapai semua objektif kajian, iaitu ketiga-tiga objektif khusus tadi, dengan penerapan elemen visual, auditory, tulis baca dan kinestetik dalam Think HBI dilihat dapat membantu pelajar. Okey, untuk ketiga-tiga objektif, menggalakkan pembelajaran berpusatkan pelajar. Okey, pelajar dapat mengakses sendiri bahan yang dibekalkan oleh pensyarah, dan sesi pembelajaran menjadi aktiflah kerana berlakunya sesi perbincangan antara pelajar dalam kumpulan. Ia merupakan sebuah cara pembelajaran yang interaktif. Okey, pelajar seronok, ceria dan teruja untuk belajar dan mudah memahami konsep ikatan hidrogen menggunakan Think HBI, dan pelajar juga memberikan reaksi positif pada setiap aktiviti yang telah dijalankan. Okay, sebagai kesimpulan, dengan tercapainya objektif kajian ini dan mendapat respon positif daripada pelajar, pengkaji berasa teruja untuk melakukan perkara-perkara, iaitu menambah baik bahan interaktif dengan penambahan video dan soalan latihan di masa hadapan, menjalankan kajian tindakan dengan bahan interaktif Think HBI yang terkini dan akan ditambah baik mengikut kesesuaian tajuk kajian yang akan dijalankan, menjalankan kaedah Think HBI
shifting HBI kepada kumpulan sasaran yang lebih besar dan mungkin boleh disebar luas untuk digunakan oleh para pelajar dan pensyarah dalam kolej yang sama atau kolej yang berbeza sebagai alternatif untuk memudahkan pemahaman dalam tajuk ikatan hidrogen. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Puan pembentangan yang baik. Okey, tahniah kerana berjayalah membentang di peringkat ini. Baik, cuma saya tak apalah, saya tak nak cerita balik pasal kitaran tu berapa kali kitaran. I don't want to touch that. Okey, cuma yang menarik perhatian saya tu dia dah hujung-hujung tadi tu. Okey, boleh tengok balik dekat refleksi tu tak? Okey. Sebelum ni, slide sebelumnya. Alright. So the refleksi yang diberi ialah berjaya mencapai semua. Wah, ya kita berjaya. Okey. Alhamdulillah lah, semua orang nak berjaya lah kan. Tak ada orang nak gagal. Tu yang pelik tu. Bila kajian tindakan ni tak gagal ni, kita tidak ada elemen penambahbaikan secara berterusan. Sebab itu salah satu komponen dalam kajian tindakan mesti ada elemen penambahbaikan berterusan. CQI kita mesti ada. Tu tak apalah. Okey. Put aside. Baik, cuma dekat sini yang saya tertarik tu, daripada depan tadi saya dengar betul-betul, saya perhatikan kita tak ada pun cerita pasal VAK ni. But tiba-tiba bila masuk refleksi, tiba-tiba ada VAK. Mana datang VAK ni muncul at the end dekat kita punya conclusion, dekat kita punya reflection tu. Sebab kita tak sentuh pun VAK tu daripada awal. Boleh jelaskan sikit tak dekat situ? Mungkin sepatutnya VARK ni saya masukkan juga dalam pelaksanaan kajian, iaitu di bahagian intervensi ni. Sebab kita menggunakan intervensi, menggunakan interaktif PowerPoint, sebenarnya melibatkan visual, auditory dan juga melibatkan perbincangan dalam kumpulan, kinestetik. Jawab soalan ke? As usual lah, dia macam template dia, pembukaan dia tahniah. Macam tu. Cuma saya nak tanya, tak ada. Pertanyaan ni, jawapan dia apa je Puan jawab, betul. Okey, baik. Okey. Betul tak Puan cakap tadi, Puan bagi tempoh seminggu untuk pelajar memulangkan kerja? Dia sebenarnya beberapa hari lah. Tak. Okay. Saya tanya soalan, betul tak Puan sebut seminggu? Betul. Okey, saya ambil itu Okay. Saya ambil itu. Dia tak boleh tiba-tiba betul tak satu hari je. Tak boleh Apa precaution ataupun satu jaminan bahawa dalam tempoh seminggu tu apa kerja yang mereka pulangkan itu betul-betul guna intervensi ni? Apa jaminan daripada pengkaji? Jaminan. Faham tak? Tiba-tiba bagi seminggu, dan apa jaminan? Dia orang bukan buat bawa depan kita. Jadi macam mana kita nak hukum intervensi ini punca dia faham? Intervensi ini yang dapat meningkatkan kefahaman dia bla 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 bla. Seminggu tau, seminggu tu seminggu dunia lah seminggu, tapi tetap seminggu. Jadi apa jaminan ataupun precaution daripada pengkaji? Saya nak tanya. Jaminan tu mungkin tak ada, tapi cuma interview kepada pelajar selepas dia menghantar itulah. Okey. Kalau interview selepas dia hantar, dia cakap dia guna, apa jaminan yang dia cakap tu betul dia guna? Itu maksud saya. Faham tak soalan saya? Okey. Apa jaminan dia? Jaminan kalau dia buka buku, dia buat lain, atau dia call kawan-kawan dia kat tempat lain, kan? Faham kan? Seminggu dah Puan. Chat GPT mungkin. Apa jaminan seminggu itu? Apa jaminan intervensi ni? Jawapan. Talian hayat mungkin. Jaminan apa jaminan betul dia guna intervensi tu? Faham kan? Saya rasa saya guna bahasa Melayu paling aras rendah. Tiba. Intervensi tu lebih menarik daripada nota yang sedia ada? Tak, sekarang ni betul ke dia guna intervensi tu? Kalau seminggu. Kalau chat GPT ke dia cari jawapan?
Jadi tiada jaminan lah. Tiada jaminan ya. Jadi kat situ ada satu pertikaian. Jadi saya rasa untuk tambah baik, bagus. Bagus, kita nampak ada satu kekurangan. Maka puan buat circle yang baru dengan meletakkan jaminan bahawa pelajar memang guna intervensi. Mungkin mengurangkan hari, mungkin itu satu. Yang kedua, dengan meletakkan jaminan macam mereka hanya boleh berinteraksi di depan puan ke whatever segala bagai. Kan? Baru kita nampak macam yes, intervensi ini diguna. Itu satu. Sabarlah. Okey. Yang kedua, saya rasa perkara yang sama berlaku. Ini just saya ulang lah ya. Tadi saya nampak interview pensyarah lain. Dah nampak kan? Interview SME. Puan, sorry tau, saya terpaksa cakap panjang sikit. Ini adalah perkongsian. Dia bukan nak komen. Saya tak reti nak komen orang. Okay? Saya rasa refleksi yang paling penting adalah refleksi kita. Itu yang pertama. Kemudian mungkin kita tengok dokumen pelajar untuk menyokong refleksi kita. Kemudian baru kita tengok orang lain punya interview. Mungkin orang yang pernah mengajar kelas itu dan pakar subjek. Baru kita nampak dia bukan need analysis itu yang penting. It's our reflection yang penting. Kat situ tadi saya nampak yes kat sini. Dan saya tidak nampak refleksi daripada pengajar. Faham tak? Okey. Kat sini mana? Pensyarah mendapati, okey. Tapi yang kat sini, kat belakang, okey. Sekarang ni nak menambah baik, saya kira yang ini, dia perlu untuk macam ni tau. Kalau saya sangat percaya bahawa kajian tindakan, yang paling penting kajian tindakan ni adalah untuk memperbaiki amalan kita. Contoh, kita ajar guna yang tadi kata kaedah boring, sebelum kita buat intervensi ni. SME dan pensyarah ini sebenarnya masuk untuk reflect kepada, betul, you mengajar boring, you guna kaedah tu boring, you guna bla bla bla, you kena buat satu intervensi. Itu yang paling tepat. SME tu tengok kita. Faham Dia bukan respon kepada pelajar, kesukaran pelajar, bukan itu. SME tu respon kepada kita dulu. That's why dia timbul, kita nak buat refleksi itu. Kita nak buat intervensi itu. Dia macam tu. Maksudnya SME tu pensyarah lain komen kepada kita punya PDP. Yes, that's why you timbulkan untuk buat intervensi untuk memperbaiki amalan you untuk indicator, untuk membantu pelajar. Sebenarnya kajian tindakan ni itu je saya kata. Fundamental dia baiki kita punya amalan sebenarnya. Faham? Kajian tindakan bukan paling popular dalam pendidikan. Kita je kata paling popular dalam pendidikan. Kalau rajin tengok movie, ini movie ni The Danish Girl. The Danish Girl adalah kajian tindakan yang dilakukan oleh sekumpulan doktor untuk memperbaiki satu amalan yang akhirnya menjadi satu sampai sekarang dia orang guna kaedah tu. Nantilah kat luar nanti saya cerita, kat sini tak boleh. Okay. Dia ni kan. Dan askar juga kajian tindakan sangat popular. Tapi kajian tindakan dia memang untuk memperbaiki amalan. Taktikal dalam peperangan. Okey? Cuma kita ni sikit-sikit nak pergi ke student. Itu kajian tinjauan. Kita tinjau student tu. Faham Faham. Tak apa, it's okay. Semua orang pernah buat salah. Okay? Anyway, tahniah. Tapi sorry jugalah kepada penjaga masa dah. Dia kerut muka, tak faham-faham bahasa ke aku dah ni. Dia memang buat muka kat saya tadi. Saya okey je. Saya anggaplah saya tetamu yang menerima kunjungan tuan rumah yang buat muka kepada tetamu. Saya okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembentang daripada kumpulan 3.